Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini cikgu teruskan lagi dengan penerapan dan pembahagian integer. Sebelum ni kamu dah belajar kan penolakan dan penambahan integer. Konsep dia sama je. Okey. Boleh lihat kepada simbol ni. Jika simbol yang sama, positif jumpa positif, dia akan jadi positif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okey, simbol yang sama bila berjumpa dia akan jadi positif. Okey, bila simbol berlainan dia berjumpa dia akan jadi negatif. Tolong ingat yang cikgu terangkan sebelum ni, lelaki jumpa lelaki dia akan jadi positif. Perempuan positif. Kalau lelaki jumpa perempuan ataupun perempuan jumpa lelaki dia akan jadi negatif. Okey, boleh faham? Sama juga untuk bahagi. Bahagi bila dia sama, simbol sama dia akan jadi positif. Sama jadi positif. Okey, yang berlainan dia akan jadi negatif. Okey, dan sekarang cikgu teruskan kepada operasi darab dengan bahagi. Kita lihat dulu untuk contoh A. Contoh A ini adalah operasi darab. Okey, A dan B ini darab. Macam mana kita nak selesaikan? Untuk darab, kamu boleh darabkan terus. Abaikan dulu simbol ni ya. Pertama sekali darab je terus nombor dia. 5 darab 4 sama dengan 20 kan? Okey, jadi bila negatif jumpa negatif dia akan jadi positif. Jadi inilah jawapan dia. Dia mudah. Dia lebih mudah daripada penambahan dengan penolakan. Okey, kita lihat ini pula. 6 darab 4. 4 ni adalah positif. Walaupun dia tak tulis simbol, tapi kita faham dia adalah positif. Jadi bila 6 darab 4 sama dengan 24 kan? Sekarang baru kita beri penumpuan kepada simbol dia. Negatif jumpa positif, dia akan jadi negatif. Okey. Untuk C. C dengan D adalah bahagi. Okey, operasi dia sama je. Abaikan dulu simbol. Tengok 6 dia tidak ada simbol bermaksud dia adalah positif. Okey, positif 6 bahagi negatif 2. 6 bahagi 2 adalah 3. Sekarang positif jumpa negatif adalah negatif. Okey. Untuk D, abaikan dulu simbol. Simbol ni boleh abaikan. 12 bahagi 2 adalah 6. Positif jumpa positif. Negatif jumpa negatif adalah positif. Jadi positif 6 jawapan dia. Okey, dan sekarang cikgu teruskan bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Okey, bagi subtopik ini kita kena beri penekanan bahawasanya kita kena selesaikan tanda kurungan dulu. Kemudian darab ataupun bahagi. Kemudian barulah kita selesaikan penambahan ataupun penolakan. Okey, contoh yang pertama. Negatif 8 darab dalam kurungan negatif 2 tambah 3. Okey, untuk selesaikan benda ni, kena hilangkan kurungan dulu. Jadi, kamu selesaikan benda yang dalam kurungan dulu. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3 adalah positif 1 kan? Okey, jadi 8 darab dengan 1 adalah 8. Negatif jumpa positif, negatif. Jadi negatif 8 adalah jawapan dia. Okey, untuk B, 7 tambah 2 dalam kurungan negatif 3. Okey, kalau jumpa macam ni, ini bermaksud 2 darab dengan negatif 3. Sebenarnya dia akan letak dalam kurungan, kita tahulah bila dia berdekatan dengan kurungan, itu adalah operasi darab. Jadi selesaikan dulu. 7 tambah 2 darab negatif 3 sama dengan negatif 6. Okey, kalau bila kita dah selesaikan kan, jawapan dia adalah negatif 6. Negatif 6 kena letak dalam kurungan lah sebab sebelah dia adalah tak ada operasi. Okey, kamu tak boleh tulis 7 tambah negatif 6. Ini salah. Dia kena letak dalam kurungan. Okey, 7 tambah negatif 6. Ini baru betul. Okey, jadi kita selesaikan lagi. Bila kurungan macam ni, positif jumpa negatif, dia akan tolak lah. 7 tolak 6. Jadi 7 tolak 6 adalah positif 1. Okey, sekarang untuk C. Okay, dia ada banyak benda kat sini. Apa nak selesaikan dulu. Okey, jadi kurungan besar dia tak ada kan? Kurungan yang merangkumi dua integer tak ada. Jadi kita pergi kepada yang ni. Yang kedua kena cari yang darab ataupun bahagi. Jadi yang ni ada bahagi. Selesaikan yang tengah ni dululah. Jadi 4 tolak 12 bahagi dengan 2 adalah 6. Tapi negatif dia akan jadi positif. Okey. Sekarang ni kita hilangkan kurungan. Positif jumpa negatif, negatif 1.
Jadi buat macam biasalah, 4 tambah 6, 10, 10 tolak 1, 9. Okey, 9 ni boleh letak positif juga. Seterusnya D. Okey, D ni nampak macam banyak benda, tapi benda ni tak susah pun. Okey, walaupun dia tak ada dua, disuruh bahagi dulu kan. Jadi tak boleh nak bahagi, kena buat yang dalam kurungan dulu. Jadi negatif 12, positif negatif, negatif 16 per negatif 22, positif 24. Jadi kat sini boleh selesaikan lah. Negatif 12, negatif 16, jadi jumlah negatif dekat situ adalah negatif 28. Okey, per dengan negatif 22 tambah 24, maksudnya positif 2. Jadi benda ni boleh dimatikan. 1, sini jadi 14. Jadi sini negatif positif adalah negatif 14. Okey, dan sekarang ini adalah subtopik terakhir, iaitu penyelesaian masalah bagi 1.2. Operasi yang melibatkan integer ni, sekarang kita tengoklah. Tunggakan kad kredit dokumen adalah 230. Untuk penyelesaian masalah ni, selalu soalan yang masuk adalah soalan yang ayat panjang lebar. Okey, jadi kamu kena highlight isi penting lah. Sekarang dia kata tunggakan kad kredit adalah negatif 230. Jadi tunggakan ni benda yang negatif kan, dia berhutang. Jadi tolak 230. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga 120 setiap satu. Jadi, dia kena bayar. Bayar lagi maksudnya negatif 120 setiap satu, dia kena darab dengan 3. Bersamaan negatif 390. Okey. Okey, kemudian, seminggu kemudian akaun kad kredit dikenakan faedah sebanyak RM3. Okey, faedah lagi RM3. Maksudnya, dia berhutang lagi RM3, penambahan kepada hutang-hutang dia. Jadi Luqman ni membuat bayaran sebanyak 400. Jadi, jumlah bayaran tu dapat jelaskan ke tidak hutang dia. Jadi kira lah 400 tadi kena tolak dengan 230, tolak 360, tolak 3. Okey, untuk sekolah menengah kamu semua boleh pakai kalkulator. Okey, boleh, benda ni boleh tekan pakai kalkulator, tak payah buat bentuk lazim lah. Jadi bila 400 tolak 230 tolak 360 tolak 3. Okey, jawapan dia berapa? Okey, jawapan dia adalah negatif 193. Kalau pelajar lemah, kalau tak boleh nak congak jawapan, boleh juga pakai kalkulator, tapi cikgu tak galakkan lah. Kalau boleh cuba congak, kena mahir juga untuk congak. Okey, jadi kita sambung dekat sini, negatif 193. Jadi jumlah bayaran 400 ni tidak dapat menjelaskan hutang dia. Dia masih berhutang lagi negatif 193. Boleh faham tak?